Jadi tak ada alasan lah sebenarnya. Tahu ke tuan tak tahu ataupun apa sukar benda, nak dapat ke apa benda bukan? ni kan. Tahu-tahu dah ada je kan. Jadi jangan banyak alasan. Tunggu kau. Adakah kalau seseorang tu mempunyai kenderaan, dia ada perabot, ada kowi, ataupun dia ada Astro, tidak dikira sebagai asnaf? Macam dia boleh ke menipu cara macam tu? Dia cakap duduk berasingan. Aku ni show. Ada kopi kan, jus kopi kan. Oh, sampai ke petang kita ni. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan aku dalam channel Production. Dan untuk hari ini kita akan bersama dengan Encik Yusmizan, Timbalan Division Pengagihan Zakat Selangor. Terima kasih banyak tuan sebab memberi saya peluang untuk menemu bual tuan pada hari ini. Jadi kita tak nak berbasa-basi, kita akan teruskan dengan persoalan kita sebenarnya. Yang pertama ialah kelayakan untuk fakir dan miskin. Apa penanda aras seseorang itu ialah fakir dan miskin dari sudut pandangan Pusat Zakat itu sendiri? Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih producer. Datang hari ini bersama Lembaga Zakat Selangor. Persoalan yang dinyatakan apakah kelayakan asnaf fakir dan miskin. Untuk secara ringkasnya bahawa orang golongan yang perlu mendapat zakat ni kita kena maklum dulu, kena tahu. Kita ada 8 golongan asnaf yang layak menerima duit zakat daripada sumber zakat. Iaitu yang paling utama adalah asnaf muqaddam. Asnaf muqaddam ni asnaf fakir, miskin, mu'alaf dan amil. Yang mana yang amil ini adalah orang yang menguruskan duit zakat ini. Dan asnaf mu'akhar ini asnaf daripada Riqab, Ibni Sabil, Fisabilillah, Ghorimin. Kita ada 8 asnaf yang layak menerima zakat. Berbalik kepada bagaimana nak menentukan fakir dan miskin itu, di Lembaga Zakat Selangor kita ada pengiraan, iaitu dipanggil Hadul Kifayah. Apa itu Hadul Kifayah? Adalah satu garis kecukupan dalam menentukan perbelanjaan kita seharian. Jadi perkiraan tersebut berbanding dengan dia punya pendapatan dan juga keperluan mereka sebenar dalam kiraan Hadul Kifayah tersebut. Keperluan termasuk dengan tanggungan dia tanggungan dia lah, maksudnya dari segi keperluan diri, itu diri itu sendiri, isteri, anak-anak kan, dan perbelanjaan-perbelanjaan yang lain. Itu dikira Hadul Kifayah. Bagaimana fakir miskin itu ditentukan? Kan fakir itu kurang daripada pendapatan 50% daripada keperluan mereka. Itu daripada fakir. Keperluan 50% bawah 50%. Dari keperluan mereka sendiri ataupun keluarga? Keluarga lah, satu keluarga. Sebab dia perkiraan isi rumah tadi tu. Isi rumah, bukan diri sendiri saja, maksud isi rumah. Ke bawah 50%. Dan mana fakir miskin tersebut adalah 50% daripada Hadul Kifayah. Sebab di negeri Selangor ini bermula 1 Julai ringgit Malaysia RM2,990 seisi keluarga lah, seisi rumah. Alright, maksudnya kalau 50% tu kurang dari 2,900 tu pendapatan isi rumah dia, fakir lah tu. Fakir lah tu. Okey. Adakah setiap negeri tu pengiraannya sama? Berbeza-beza. Sebab Selangor ni satu negeri yang besar. Sumber pekerjaan pun banyak di Selangor. Taraf yang tinggi lah. Perkiraan Hadul Kifayah dan juga wilayah persekutuan. Dia ada berbeza-beza di negeri-negeri lain berdasarkan pendapatan keperluan mereka lah. So contohnya kalau Selangor di Shah Alam 2000 bawah dari 2,900 ialah fakir dan miskin lah. Kalau macam contoh bahagian pedalaman sikit dalam Selangor, contoh macam dekat Ijuk, mungkin kos hari hidup dia tak setinggi mana, adakah sama juga? Sama juga, dia pukul langsam je. Sama di negeri Selangor. Asal di negeri Selangor semua sama lah tu. Tak kira lah dia corok solok curug mana kampung duduk ke curug di pendalaman sikit luar bandar kan. Contoh luar bandar ni macam Sabak Bernam, Kuala Selangor kan. Perkiraan Hadul Kifayahnya sama. Tetap sama juga. Sama. Alright. Kalau dia seorang yang bujang dan tak bekerja, adakah boleh dia apply juga macam tu? Bapak dia dah dapat zakat, tapi dia sendiri boleh apply juga atau biasanya tak boleh? Perkiraan tu berdasarkan isi rumah. Dia tinggal bersama. Asal tinggal bersama? Tinggal bersama. Siapa ketua keluarga tersebut? Ada bukan anak yang bujang tadi mohon, ayah mohon, tidak. Siapa ketua keluarga tersebut? Kalau maksudnya ketua tersebut tu ayah dia, so dia masuk dalam perkiraan tanggungan Hadul Kifayah tu di bawah ayah dia. So contohlah kalau kita nak menipu lah, contohlah bapak dia duduk kampung ni, anak dia duduk kat kampung lain, rumah nenek. So dia boleh ke menipu cara macam tu? Dia cakap duduk berasingan. Penipuan tu biasa akan berlaku, itu diri sendiri kan. Tapi biasanya kita ada satu sistem. Dalam apa nama, kalau kata ayah tersebut sebagai keluarga, kita akan minta semua tanggungan dalam keluarga tersebut, dan kita akan rekodkanlah di sebab tanggungan tak ada nombor IC. IC ni amat penting dalam semua dokumentasi permohonan. So family tree dalam sistem kita akan tengoklah
dia akan trace. Kalau ada nama yang sama, dia akan dapat, kita akan semakkan supaya tidak berlaku penipuan. Alright. Kalau seorang tu dah muflis atau bankrupt, adakah dia layak juga untuk memohon? Layak. Mungkin sebelum dia muflis mungkin ada pinjaman hutang lain yang ditirahkan muflis. Dia masih layak untuk memohon. Sebab kita berbalik pada kita akan kira ada kifayah dia. Alright. Cuma mungkin kaedah penyaluran bantuan tu kita kena bincang balik dengan pemohon tersebutlah, sebab mungkin akaun bank dah tak boleh guna kan. So ada kaedah-kaedah lain yang untuk menyantuni mereka. Adakah kalau seseorang tu mempunyai kenderaan, dia ada perabot, ada kowi, ataupun dia ada Astro, tidak dikira sebagai asnaf? Macam-macam dah sekarang kan, teknologi yang ada sekarang ni. Ini dikategorikan sebagai aset alih lah, aset alih. Kita tidak mengambil kira aset alih tersebut dalam perkiraan hardu kifayah. Kan masing-masing, sebab macam kereta pun masing-masing ada kenderaan. Jadi satu keperluan. Betul. Tapi kita dalam penilaian kami pun kita tengok, tak kalau pakai kereta BMW yang baru kan dari segi kemampuan. Tapi kita akan berbalik pada kiraan hardu kifayah tu tanggungan, anak yang bersekolah, mungkin ada anak OKU yang dia jaga, itu pun sebahagian daripada pengiraan hardu kifayah. Alright. Jadi secara umumnya kebanyakan kita tahu adalah bantuan yang boleh di-apply ialah kesihatan, pendidikan, makanan, tempat tinggal, dan sebenarnya ada berapa banyak lagi pecahan bantuan zakat yang kita boleh apply selain dari yang biasa kita tahu. Okey, berbalik kepada bantuan, memang di LZS kita banyak skop bantuan. Kita berbalik kepada asnaf fakir dan miskin. Itulah asnaf yang utama. Bila dia susah, mesti apa bantuan dia boleh dapat. Betul. Okey, bila dia masuk je dalam asnaf fakir dan miskin, kita akan melihat, kita akan memastikan keperluan asasi itu dia dapat. Kewangan bulanan, makanan bulanan, ataupun keperluan tempat tinggal. So, dan juga keperluan pendidikan. Sebab apabila berdaftar dengan LZS, kami akan pastikan dia ada tempat tinggal. Ya, maksudnya dia tidaklah duduk di bawah jambatan ataupun pondok. So kalau kata dia memang susah tak ada tempat tinggal, kami akan pastikan dia menyewa rumah. Kita akan boleh ada bantuan sewa rumah. Dan juga perbelanjaan harian, kita ada duit bulanan, dan juga makanan bulanan. Makanan bulanan ni kami door to door serve. Maksudnya kita hantar terus ke rumah. So keperluan asasi makanan ni macam beras, tepung, gula, kicap. So benda ni akan dihantar, dapat keperluan bulanan. Selain itu, jika dia punya anak-anak sekolah, anak-anak sekolah yang sekolah-sekolah menengah, sekolah rendah, so kita akan santuni untuk keperluan sekolah. So kita bagi duit untuk bayar yuran sekolah, dan pada masa yang sama kita akan beli keperluan sekolah, baju sekolah, kasut sekolah, semua kita akan santuni. Sekarang ini kita ada hampir 60,000 lebih asnaf fakir miskin. Mana yang ada anak sekolah tu kita akan serve. Mungkin pendengar tertarik, adakah fakir miskin je dapat bantuan? Betul. Kita ada bantuan berbentuk perubatan, iaitu kesihatan. Bukan setakat di fakir miskin sahaja. Kita ada untuk orang awam. Orang awam yang bukan dalam kategori fakir miskin. So kita ada bantuan perubatan seperti bantuan dialisis, bantuan untuk rawatan jantung ke, bantuan untuk rawatan kanser dan pelbagai yang disahkan. Mereka ni sakit disahkan oleh doktor, pegawai perubatan yang diterah. Yang semua tu ialah yang kritikal sajalah. Ya, yang kritikal. Dan juga ada berbentuk perubatan yang bulanan seperti susu khas, keperluan pampers, yang itu berdasarkan pengesahan dari pegawai perubatan. So memang kita adalah. Dan saya juga kami ada membantu kepada bantuan pendidikan kepada universiti sebagainya, dan juga anak-anak yang anak Selangor, rakyat negeri Selangor yang belajar di Timur Tengah, di Jordan, di Mesir. Di luar negara pun kita ada demo siswa untuk belajar tersebut di bawah zakat. Itu adakah dia secara bulanan sampai dia habis pelajaran ataupun one off je? Jadi ada, kalau fakir miskin kita akan tanggung sehingga habis pelajaran. Dan dia mahasiswa yang belajar di Timur Tengah pun kita akan tanggung dia sehingga habis pelajaran lah. Dan juga ada bantuan yang berbentuk one off saja, setahun sekali dia boleh mohon. Alright. So adakah bantuan-bantuan tadi yang zakat sediakan tu kita boleh minta sekali jalan, semua sekali kita nak, untuk pendidikan, untuk kesihatan, untuk perumahan, untuk makanan? Boleh ke, atau ada sesuatu yang boleh? Kita lihat pada keperluan sebenarnya. Kan? Kadang sebenarnya bukan orang minta semua pun. Dia melihat kepada apa kesukaran di pada waktu tersebut. Kita lihat, kalau kata dia asnaf fakir miskin, yang utama sebab mungkin memang dia tak ada duit langsung untuk dia membeli keperluan diri dia, kita boleh bagi duit bulanan. Dalam masa mana kalau memang dia pun menyewa, so kita boleh bagi bantuan sewa rumah setiap bulan. Dan juga pendidikan. Maksudnya fakir miskin ni dia mesti ada anak sekolah. Kan? So bantuan pendidikan tu kita akan bagi sekali. Mana kata kemungkinan untuk dia orang dapat 2-3 bantuan tu mungkin ada. Tapi kalau berbentuk kesihatan, kalau dia tak sakit tak kita nak bagi kan. Betul.
Itu betul keperluan-keperluan bantuan yang lain. Alright. Lagi satu soalan ni tuan, boleh ke bantuan ini diwarisi? Contohnya dulu dia ada mak bapak yang sebagai asnaf, lepas tu dia orang dah meninggal, bantuan tu akan terus automatik disalurkan kepada anak-anak ni pula. Okay. Kita kena faham, zakat ni adalah membantu mereka dalam memastikan mereka keluar daripada kesusahan. Dia bukan zakat ni untuk turun-temurun untuk diwarisi sebenarnya. Itu sebabnya di zakat Selangor ni kita tak nak kemiskinan ini diwarisi. Betul. So kita ada program-program yang memastikan mereka keluar daripada kepompong kemiskinan. Kita ada program pembangunan asnaf supaya mereka keluar daripada kemiskinan. Kita mencarikan dia peluang kerjaya. Kita ada program Air Kerjaya. So mereka yang tak bekerja tu bukan setakat ketua keluarga tadi. Anak-anak mereka kita panggil program untuk hadir. Kita ada peluang-peluang kerjaya yang kita boleh masuk supaya dia keluar daripada kemiskinan. Sebab dia bukan diwarisi tadi tu, sebab semua manusia ada daya usaha dan motivasi untuk dia berjaya. Itu yang saya tertarik dengan cerita pasal Air Kerjaya tu sebab kebanyakan kita dan even saya sendiri pun kadang tak perasan zakat ada buat program yang macam sedemikian. Pada saya ada kemungkinannya sebabkan zakat berjoin buat joint venture ataupun bila ada satu agensi buat panggil event, jadi zakat akan join. Tak ke tuan rasa event itu golongan-golongan fakir dan miskin ni jarang untuk pergi approach, sebab yalah diorang fikir bukan level dia orang untuk pergi ke situ. Jadi macam mana saluran sebenarnya untuk diorang tahu? Sebenarnya maklumat kita apabila kita menganjurkan satu program Air Kerjaya, kami berkolaborasi dengan agensi. Kami bukan berdiri sendiri, bukan sendiri, sebab nak Air Kerjaya ni perlu ada agensi pekerjaan yang bersama dengan kita. Kita banyak kolaborasi dengan contoh sebagai Perkeso yang sebagai rakan kolaborasi kita yang rapat dalam Air Kerjaya. Apabila kita buat program tersebut, kami akan blast memaklumkan kepada 60,000 asnaf bahawa kami ada program-program tersebut di tempat-tempat sekian, sebab kita nak membawa mereka, sebab kita tak nak mereka dalam satu comfort zone. Saya dah dapat bantuan, kalau saya dah pergi ni bantuan akan diberhentikan. Itu imagine lah, sebab kita tak nak, sebab itu sebab kita tak nak warisi tadi. So, kalau tak ibu bapanya datang pun kita nak anak-anak dia yang umur 20, umur 18 kan, lepas sekolah. So berpuluh hadir. So kami mengambil inisiatif, kita blast semua, maklumkan kepada asnaf untuk hadir, dan kita maklumkan kepada pimpinan-pimpinan setempat tadi untuk membawa asnaf ni untuk hadir. Jadi tak ada alasan lah sebenarnya. Tahu kita orang tak tahu ataupun sukar nak dapat ke bukan ni kan. Tahu-tahu dah ada je kan. Jadi jangan banyak alasan. Tumbuk muka kau.